أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah. Pada hari yang mulia ini, pada pagi Jumaat yang mulia ini, saya akan memberikan beberapa fadilat, keutamaan dalam bulan Ramadan ini. Iaitu pada bulan Ramadan ini Allah SWT telah saya akan serahkan beberapa perkara untuk kita mendapat fadilat Ramadan. Yang mana dalam yang pertamanya adalah dalam bulan Ramadan kita kena ketahui bahawa bulan Ramadan inilah yang diberi oleh Allah SWT Al-Quran ini diturunkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Kata Allah SWT yang bermaksud bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda ataupun yang memberikan perbezaan antara yang benar dan yang batil dalam surah Al-Baqarah 185. Yang kedua adalah pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup. Idza dakhala Ramadan futihat abwab al-jannah, ghulqat abwab an-nar, wa sufidat syayatin dalam hadis Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim, yang bermaksud dalam bahasa Malaysia iaitu apabila datang bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, pintu-pintu syurga ni dibuka seluas-luasnya dan pintu-pintu neraka pula ditutup serapat-rapatnya dan syaitan-syaitan pula dibelenggu ataupun diikat. Diikatlah, ditangkap dan diikat. Sudah pun sekarang bulan Ramadan kan. Yang ketiga, Allah SWT menjanjikan kita malam Lailatul Qadar, yang mana Allah SWT telah berjanji dan telah mengatakan dalam surah Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruha fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan ataupun pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam Al-Qadar itu, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya dalam bulan Ramadan Allah SWT menjadikan ada satu malam, yaitu malam Al-Qadar. Yang keempat adalah bulan Ramadan adalah dosa-dosa ini diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amat rugi bagi mereka manusia yang masuk bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah lah. Man shoma Ramadan, dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang sesiapa saja manusia-manusia pada bulan Ramadan ini yang berpuasa bulan Ramadan kerana beriman, kerana iman. Siapa berpuasa pada Ramadan kerana iman, kerana yakin kepada Allah SWT bahawa Ramadan itu adalah rahmat dari Allah SWT, dan juga dia mengharapkan pahala. Ya Allah, pahala dalam Ramadan banyak pahala. Dia mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Seperti tidak mahu kan? Yang kelima ialah pada bulan Ramadan ini, fadil bulan Ramadan kita tahu ialah pahala puasa Ramadan adalah khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Imam Bukhari, kullu amalin ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ini dalam bahasa Arab lah. Setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya, untuk diri sendiri. Kita salat, kita berzikir, kita baca Al-Quran dan sebagainya adalah untuk diri sendiri. Tapi untuk puasa, kata Allah SWT, siapa? Puasa itu untuk siapa? Maka semuanya puasa itu adalah untukku, kata Allah SWT. Dan aku yang akan membalasnya. Bayangkan sajalah, Allah suruh kita berpuasa dan Allah lah yang membalasnya, pahalanya. Allahu Akbar. Yang keenam ialah doa kita ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berpuasa ini Allah akan makbulkan doanya 24 jam. Salah satulah
la turaddu da'watuhum as-saim hatta yuftir, wal imamul adil wa da'watul mazlum. Ingat, ada 3 doa yang Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak akan ditolak. Yang pertama, doa orang yang berpuasa sehinggalah dia yaftur, sehinggalah dia berbuka puasa. Kemudian pemimpin yang adil, dia meletakkan sesuatu perkara itu dalam keadaan yang adil lah, yang betul, kan? Dan doa orang yang dizalimi, Masya Allah. Makanya kita kena berdoalah. Doa itu ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini adalah ibadah. Yang ketujuh, fadilat keutamaan juga pada bulan Ramadan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kewajiban berpuasa untuk mencapai darjat takwa. Takwa ini bukannya mudah untuk diperolehi, bukannya ada di pasar. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ni, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu berpuasa, agar la'allakum tattaqun, semoga agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam tujuh perkara yang telah, ataupun 7 fadilat yang telah saya kongsikan kepada semua rakan-rakan, sebenarnya semua kita boleh buat. Mudah saja membuat perkara ini, bukannya susah. Selagi badan kita sehat, dan badan sehat, kita boleh berpuasa. Kalau kita tidak berpuasa dengan baik, kita mohon pada Allah SWT. Ya Allah, aku berpuasa pada esok hari, ya Allah. Maka Allah akan makbulkan. Kita boleh berpuasa. Ya Allah, semuanya aku sakit gastrik, ya Allah. Maka Allah akan sembuhkan sakit gastrik itu. Itulah kelebihan bagi orang-orang yang berpuasa pada Ramadan, kerana doa itu adalah doa yang Allah SWT akan makbulkan. Jangan minta doa yang tidak bagus. Minta yang bagus-bagus saja, sebagaimana doa-doa dalam Al-Ma'surat itu. Dan daripada 1, 2, 3, 4, 5, 7 yang telah saya kongsikan tadi itu, manakah yang sebenarnya menjadi pilihan kita? Semestinya semua yang kita itu menjadi pilihan kita, dan kita semua boleh buat. Dan rakan-rakan anda semua yang berada di hadapan saya ini boleh melakukannya tanpa rasa berat, sebab dia mudah saja. Rabbi yasir wa la tu'asir. Ya Allah, Tuhanku, murahkanlah, dan jangan susahkanlah kami dalam beribadah kepadamu, ya Allah. Jadi itu sahaja yang saya boleh kongsikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan sekian, terima kasih.